Uff. Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apple dah lancarkan siri iPhone 13 ni 6 bulan lepas, iaitu pada bulan Oktober 2021. Dan yang bagus ni kan, sebulan lepas tu dah dijual di Malaysia. Peminat tak perlu tunggu lama sangat nak dapatkan model terbaru iPhone asli di Malaysia. Cuma bagi saya bosan sikit, kita tak boleh lagi nak lihat gelagat kan peminat tegar yang sanggup menghabiskan duit untuk membeli iPhone set import pada hari pertama. Dengan harganya 2 ke 3 kali ganda lebih daripada harga biasa. Yang lagi seronoknya kan, kita lihat ada gelagat peminat ni kan yang sanggup berhabis duit jual buah pinggang untuk jadi yang terawal pemilik iPhone ni. Tapi kan, dah lepas 6 bulan kan, adakah sekarang ni masa yang baik untuk anda beli iPhone 13? Dengar sini dulu ya sebelum anda buat keputusan nak beli telefon ni. Sebab saya nak terangkan, kenapa jangan beli iPhone 13. Saya bagi sikit ringkasan lah pasal buka kotak iPhone 13 ni. Sejak iPhone 12 dulu kan, kita dah lihat kotak iPhone sekarang dia jadi nipis macam ni. Sebab apa? Sebab dia nak muatkan hanya sebiji buah Apple. Dia nak muatkan hanya satu telefon pintar di dalamnya. Lihat, ada telefon pintar dan dan dia bagi kabel je. Dah tak ada lagi kepala pengecas, dah tak ada lagi earphone. Begitu minimalistiknya kotak iPhone sekarang. Jadi untuk anda yang masih tidak tahu kan, dalam kotak iPhone sekarang dah tak ada kepala pengecas, dah tak ada earphone. Anda kena beli berasingan. Lepas tu kan, apa yang baru di iPhone 13 ni? Saya boleh katakan 90% hampir sama dengan iPhone 12 dulu. Sebab dia ada badan yang sama, dia ada skrin yang sama dan dia pun ada fungsi yang sama. Yang paling berbezanya adalah dia sekarang menggunakan chip pemproses Apple A15 Bionic. Apple kata chip ni sekarang lebih jimat tenaga dan lebih berkuasa berbanding chip A14 di iPhone 12 dulu. Walaupun saya kata tadi kan 90% sama kan antara iPhone 13 dengan ni iPhone 12 ni, tapi kan ada dua perbezaan ketara yang kita boleh lihat daripada luar. Yang pertama adalah takuk di atas skrin ni. Sekarang iPhone 13 ada takuk 20% lebih kecil berbanding dengan iPhone 12. Jadi saya boleh katakan anda boleh lihat 5% lebih di skrin ni berbanding di iPhone 12. Walaupun saya sebut nilainya macam kecil je 5% kan, tapi sebenarnya ini adalah satu usaha yang sangat besar daripada Apple tau. Kalau di antara muka utama ni nampak macam tak ada beza lah takuk besar ke takuk kecil. Tapi kalau anda main game ataupun tonton video, jadi anda boleh nampak lebih sikit dekat atas tu. Perbezaan yang kedua pula adalah di kamera belakang ni. Beza dia apa? Beza susunan je. Sedangkan kamera ni kedua-duanya masih sama, iaitu ada kamera utama 12 megapiksel dan juga kamera ultra lebar 12 megapiksel. Tiada kamera telefoto. Tapi kan kenapa Apple nak tukar susunan dia jadi sengit macam ni? Kalau untuk iPhone 13 Pro tu kita faham lah, sebab Apple dia nak kurangkan jarak antara ketiga-tiga kamera tu supaya tak lari sangat bila bertukar lensa. Tapi di iPhone 13 kan, dia buat sengit macam ni mungkin untuk muatkan sensor yang lebih besar untuk kamera iPhone 13 ni. Ataupun yang lebih baik lagi, Apple memuatkan penstabil image sensor shift di iPhone 13. Penstabil sensor shift ni lebih baik daripada OIS yang biasa tau. Buktinya, kamera di iPhone 13 ni dia lebih baik dalam mod malam dan dia ada mod cinematic video yang canggih sangat. Anda boleh tengok sendiri hasil ujian kamera iPhone 13 menentang iPhone 12 yang dilakukan oleh Hanif dan Rory. Satu lagi yang bagus kan, iPhone 13 ni boleh dikatakan lebih murah daripada iPhone 12 masa dilancarkan. Sebab kan, storan asas dia sekarang 128GB dengan harga RM3,899. Dengan juta RM3,900 lah. Tapi kan iPhone 12 masa dia dilancarkan dulu, storan asas dia 64GB dengan harga yang sama. Apple pun dah jadi lebih baik sikit sekarang ni. Untuk iPhone 13 ni, storan asas dia dengan 128GB dan storan paling besar sekarang dah dapat 512GB. Dulu dengan iPhone 12 ada storan asas 64GB dan yang paling besar pun 256GB je. Jadi dengan storan lebih besar ni anda tak perlu pening lah, tak ada slot card microSD. Jadi bunyinya kita macam cerita semua benda yang bagus-bagus je pasal iPhone 13 ni. Apa pula yang kurangnya? Untuk telefon yang bermula hampir RM4,000 ni, skrin dia masih dengan kadar penyegaran 60Hz saja. Apple kan dia hanya bagi teknologi ProMotion 120Hz untuk versi Pro. Tapi lagi kan, skrin di iPhone 13 ni sama dengan skrin di iPhone 12 Pro dulu, iaitu kecerahan dia lebih tinggi daripada iPhone 12. Lepas tu di bahagian kamera pula, dia kekurangan satu kamera berbanding dengan telefon flagship lain, iaitu kamera telefoto.
Jadi tak ada zoom optical. Tapi kan, dengan adanya kamera ultra lebar pun, Apple tak bagi mode makro pada iPhone 13 ni. Macam yang ada di iPhone 13 Pro sekarang. Yang ni saya tak faham betul. Padahal mode makro ni kan boleh bagi kita lebih kreativiti untuk tangkap gambar, untuk hasilkan berbagai jenis gambar lah. Untuk pencipta kandungan sekarang kan. Apa hanya lensa telefoto je yang boleh hasilkan tangkapan makro yang cantik? Ikut pengalaman saya ni kan, saya katakan ini semua taktik Apple je. Sebab apa? Dia bagi naik taraf sikit je. Jadi untuk model akan datang, dia boleh tambah naik taraf tu. Satu contoh naik taraf sikit ni, nak tahu apa? Di pengecas wireless. Pengecas wireless di iPhone 13 ni, tak kira lah model Pro ataupun biasa, kuasa wireless mengecas dia hanya 7.5 watt saja. Tapi kan, bila anda gunakan pengecas wireless MagSafe yang dicipta khusus untuk iPhone ni, ia boleh digandakan jadi 15 watt. Anda nampak tak permainan dia? Apple dah lama rancang benda ni. Anda semua je yang lalai. Sebagai kesimpulannya kan, kenapa jangan beli iPhone 13? Kalau dulu kan, Apple lancarkan iPhone 12 dulu sebagai telefon yang lebih mahal daripada iPhone 11 dengan naik taraf utama dia skrin OLED. Di iPhone 13 ni, saya lebih suka sikit sebab dia bagi storan yang digandakan pada harga yang sama. Lepas tu kan, kamera utama dia pun lebih baik sebab ada sensor shift yang sama dengan iPhone 12 Pro Max dulu. Saranan akhir saya, boleh kata tak jauh beza lah dengan apa saya kata dalam video. Kenapa jangan beli iPhone 12 dulu? Kalau nak tukar kan, baik pergi kepada iPhone 13 Pro terus. Sebab dia ada kamera makro, ada mode makro dan juga ada badan yang lebih tahan lasak. Tapi kan, untuk pengguna iPhone 11, saya syorkan anda ambil iPhone 13 ni berbanding dengan iPhone 12 sebab jarak harganya tak jauh beza sangat. Lagipun, naik taraf dia kira dua model. Nak tukar yang lebih jimat sikit kan, anda beli je iPhone 13 mini. Kalau anda boleh tahan lah tengok skrin yang kecil macam tu. Siapa yang bajet ketat kan dan baru nak mencuba ekosistem Apple, saya cadangkan anda bermula dengan iPhone 11. Storan 64GB baru RM2,400 dan storan 128GB RM2,600 sahaja. iPhone 11 kan, dia ada asas semua yang terbaik di iPhone masa kini. Macam ada takuk besar atas ni, dan dia ada Face ID, dia kalis air dan dia ada speaker stereo yang hebat. Anda juga boleh menikmati kelebihan aplikasi di iPhone macam story Instagram yang lebih tajam dan juga kamera yang mudah digunakan dan berkualiti tinggi. Pasal skrin LCD dia tu tutup sebelah mata je lah. Janganlah selalu sangat main telefon kat luar tu. Panas lah. Lagipun anda tak perlu takut nak beli iPhone 11 ni sebab dia ada kemaskini perisian sistem operasi dan juga kemaskini keselamatan yang panjang. Anda tak percaya? Cuba tengok. iOS 15 yang dilancarkan tahun lepas masih diberikan kepada iPhone 6s yang dilancarkan tahun 2015. Dah 6 tahun. Dapat lagi kemaskini keselamatan untuk iPhone 6s. Jadi untuk iPhone 11 yang dilancarkan pada tahun 2019, paling kurang 2025 dapat lagi. Cumanya kan, walaupun selepas 6 bulan dilancarkan, harga iPhone 13 ni tak tergugat langsung. Kena tunggu iPhone 14 dilancarkan, barulah iPhone 13 ni turun. Macam iPhone 12 kan, sekarang dah murah. Dan untuk iPhone 11 memang murah sangat. Macam mana? Jadi kan nak beli iPhone 13 ni? Rasanya kan, baik beli Galaxy S22 yang baru je dilancarkan. Sebab kan, dia ada skrin Dynamic AMOLED yang jauh lebih cantik dan ada kamera telefoto. Cuma harga dia pun tak adalah murah sangat. Galaxy S22 128GB, harga dia RM3,500. Cuma RM400 lagi murah daripada iPhone 13. Dan inilah pandangan saya tentang iPhone 13 yang dah 6 bulan berada dalam pasaran sekarang. Kalau anda ada komen lain ataupun pandangan yang nak dikongsikan, kita boleh bincangkan sama-sama dalam ruangan komen ya. Akhir sekali sebelum anda bertukar ke video lain, jangan lupa tekan like. Dan yang paling penting, subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Lepas tu, ikuti kami di Facebook, Twitter dan TikTok. Saya Najib dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi dalam rancangan kami yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.